Bagi hero duduk tengah. Hero duduk tengah. Hero dengan ni second hero duduk tengah. Kita orang supporting je, kita support kat tepi je. Ali tak masuk sekali. Ali. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So, untuk mula podcast session hari ni, kita ada tetamu istimewa daripada filem Pendekar Awang, Darah Indera Gajah. So, first of all, Zaf ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tok Ayan Amran, Said Ali, Wak D dan juga Amarul Effendi. Thank you so much kerana sudi ditermu ramah pada hari ini. So, rapid fast question. Kita tanya macam biasalah mula podcast session. Kita tanya 3 filem kegemaran dalam negara dan juga luar negara. So kita boleh fikirkanlah sekarang. Okey. Kita mula dengan Tok Ayah dulu. Mula belah sana dulu. Belah sana lah. Kita start dengan anti-hero dulu. Okey. 3 filem dalam negara Abang Adik yang sekarang tengah dimainkan. Kemudian Bunuhan. Dan satu lagi adalah Gila-Gila Remaja. Zaman saya muda-muda. Klasik. Nice. Filem luar negara? Luar negara apa luar negara terlalu banyak sampai saya pun tak ingat tajuk-tajuk dia. Jadi kita skip lah yang tu. Okey. Wadi. Kalau dalam negara, untuk filem saya tak berapa sangat tahu. Sebab aktiviti kerja saya lah, ya. Tapi kalau untuk drama di TV, insyaAllah macam sekarang yang sedang ditayangkan dalam Super Tele, itu Bangkitkan Aku Kembali, di mana saya yang membawa peranan utamanya. Kemudian ada lagi yang Pungut, insyaAllah akan datang. Kemudian itu yang sedang dalam juga akan datang, Warisan, kalau tak silap saya. Itu. Okay. Filem luar negara? Filem luar negara kalau Indonesia lah, Indonesia apa tu yang dilakonkan oleh Yayan Yayan, iaitu Benjo ke apa? Ben and Jody. Tu Ben and Jody. Itu Zaf tak suka tu. Suka Okey. Ben and Jody. Kemudian filem Tamil tu saya tak tahu apa tajuknya, tapi nampak perjuangan lah. Kemudian yang ada yang Shahrukh Khan tu Jawan apa dia? Jawan. Nama Jazwan pula, itu kawan saya tu. Itu. Insyaallah. Alright, saya Ali. Kalau saya kalau nak pilih yang pilihan selamat, saya suka Pendekar Awang lah. Sebab dia ada banyak. Walaupun awak tak tengok ke? Tak tengok. Soalan pelengkap sebenarnya. Baca skrip dia dah boleh faham lah cerita di sana. Okey. Lepas tu kalau pilih luar negara pula, suka Interstellar. Apa tu lagi, Maze Runner. Dan tak tahu sangat dah. Okay. Sebab saya tengok, saya layan je, saya tak tengok apa dia punya tajuk ke apa. Okey. Tadi. Nombor. Okey. Paris, Texas. Full Metal Jacket. Full Metal Jacket. Satu lagi Pulp Fiction. Okey. Itu luar negara. Dalam negara, Pemuru. Sayang Salma. Adik abang adik. Kita terus pergi ke soalan yang kontroversi terus lah. Kita baru-baru ni filem Pendekar Awang telah dilanda kontroversi tentang piawaian pemakaian pelakon-pelakon wanita di dalam filem ini tidak menggambarkan seperti di tanah Melayu. So apa pandangan you guys tentang kontroversi yang berlaku ni? Sebab semalam Zaf ada tanyalah dengan pengarah dan juga Fatah dan Fazura. So saya nak tahulah apa pandangan you guys tentang perkara tersebut. Adakah pihak studio ni memang sukati je nak buat filem macam ni ataupun memang apa pandangan you guys? Boleh kongsi kan? Let's go. Kita mulakan dengan Amirul. Pandangan saya kurang jelas. Okey, menyentuh isu itu, producer sendiri dah jelas dengan apa yang dia bawa, apa yang dia nak pamerkan kepada khalayak nonton. Sebab dia yang keluar duit dan dia tahu macam mana dia nak jual filem ini, dan dia telah menetapkan bahawa kita kena patuh syariah.
dan cerita ini adalah fiction, dan dia tak ikut sepenuhnya pada apa yang berlaku pada waktu itu, dan juga itu yang terjadi, itu yang dipertontonkan, yang akan dipertontonkan nanti kepada penonton-penonton. Itu saja. So mungkin Wadi boleh kongsikan, tak kena nampak macam cerita ni cuba seolah-olah mengarabkan tanah Melayu? Dia ialah kerana kefahaman kita kepada dari segi sudut agama, ya, mungkin sudah tahap maksimum lah, senang kata ya. Jadi kalau memang betul kalau pada zaman itu perempuan Melayu ni tidaklah berpakaian begitu, tetapi oleh kerana kefahamannya sekarang ini kita takkanlah kita nak teruskan berpakaian begitu, kan? Betul. Jadi kita nak buat sesuatu itu tanpa melanggar syariat, ya, syariat. Jadi bagi saya tidak salah, bagi saya tidak salah. Sebab ini pertama ini filem perjuangan, filem peperangan. Jadi kalau kita gunakan pakaian-pakaian yang aslinya begitu, jadi kemungkinan akan terdedah bahagian-bahagian tubuh wanita itu di tempat-tempat yang tak sepatutnya. Jadi siapa yang nak tanggung dosa itu? Ini dosanya boleh berkekalan, ya. Betul. Katakanlah si pulan itu pula sudah meninggal, katakan pelakunya pun sudah meninggal, orang masih lagi tonton. Ada juga sahamnya. Betul. Dan produser pun sahamnya pun dapat juga. Jadi siapa yang nak menanggung itu? Jadi saya sangat bersetuju dengan tindakan produser begini, yang mustahaknya apa yang nak disampaikan itu yang kita hendak. Itu yang kita nak sampaikan ialah perjuangan pada waktu ini bukan sahaja dibawa oleh kaum lelaki, tapi juga sokong oleh kaum perempuan juga. Ini sesuaian juga dengan pada zaman Rasulullah dahulu, ada wanitanya juga yang turut sama berperang. Ya, begitu juga dengan orang Melayu. Ya, ada juga Sri Kandinya yang turut sama ke medan peperangan. Kalau kita zaman Hang Tuah, kita tengok zaman Melaka dulu, Tun Fatimah juga berperang dengan Belanda, dengan Portugis, berlawan dengan Portugis. Ya, tinggal lagi dari segi pakaian itu kita jangan persoalkan sangatlah kita cuba sebaik mungkin untuk mengikuti syariat. Betul. Itu yang mustahaknya. Cerita itu kemana yang kita nak bawa? Peperangan, perjuangan, itu yang kita hendakkan. Betul. Itu sajalah pada pandangan saya. Jadi memang sepatutnya lah kita sensitif dengan perkara ini. Kita tidak mau melibatkan lagi dosa pahala ini, kan. Betul. Jadi penonton-penonton di luar sana jangan terlampau mempertikaikan lah. Ya, sebab apa? Kita cuba bawa benda ni ke arah Islamiah. Ya, Islam terus. Alright. Okey, itu saja. Alright. Namron dan juga Said Ali ada nak tambah? Saya Bagi saya setujulah apa dengan diorang punya ni. So saya pun tak tahu nak cakap apa, tapi betul lah apa yang diorang cakap. Sebab kalau Sri Kandi takkan nak apa, sebab diorang berperang kan, kenalah berpakaian yang penuh lengkap, yang menutup aurat. Kalau nak berlanggaran dengan syariat macam apa abang cakap, tak boleh juga. Pakcik. Abang. Ada satu, minta maaf saya masuk sikit ya. Cerita ya, ada satu kisah daripada orang-orang tua dulu mengatakan bahawa pahlawan-pahlawan kita dahulu kalau nak pergi berperang cukup lengkap busana dia, cukup indah. Kerana apa? Dia seolah-olah itu adalah hari raya dia. Maksudnya kalau dia mati waktu itu, dia mati dalam keadaan yang segak, kacak. Tengok saya rumah saya. Ya, kalau mati pun itu syahid, nak menemui Allah dalam keadaan yang cantik. Itu. Jadi dia memang dah bersedia untuk mati sebenarnya dalam berpakaian begitu. Betul. Nice. Tok Ayah ada nak cakap apa tadi? Boleh tak kalau saya tak bersetuju? Sila. Tidak ada masalah, ini pandangan masing-masing. Saya secara peribadi, maknanya saya secara peribadi lah tak setuju dengan benda tu. Tapi
ini adalah satu keputusan yang dibuat oleh penerbit. Maknanya dia ada kuasa untuk menentukan arah mana yang dia nak bawa cerita ni. Tapi saya secara peribadi kurang bersetuju lah. Kenapa? Kenapa tak bersetuju? Sebab saya rasa boleh aja kalau kita bercakap soal syariat ke apa ke, maknanya kita boleh aja untuk tidak menampilkan. Kalau betul-betul kita nak bercakap soal syariat, kita tak ada watak-watak wanita ini dalam filem ni. Jadi kita buat semua lelaki yang terlibat dalam peperangan ni apa. So tak adalah isu ini berbangkit. Tapi sebab sejarah, maknanya ketika itu kita tahu bila masyarakat Melayu di Malaysia ini mula berpakaian, maknanya pakai tudung penuh apa semua ni, iaitu 80-an ke atas. Maknanya sebelum tu 70-an, 60-an, 50-an ke bawah itu maknanya tak seperti sekarang. Perempuan Melayu tak berpakaian seperti sekarang. Tapi dalam filem ni kita nampak benda tu. Tapi dia bukannya satu masalah yang besar sangat pun. Betul. Sebab dia ada creative lesson untuk buat benda tu. Tapi kalau kita angkat dia sebagai dari sudut sinematiknya, maknanya zaman itu, ketika itu harus diangkat sebegitu rupa. Maknanya dari segi pakaian ke apa. Jadi kalau nak jauhkan syariat tu, mungkin boleh saja untuk kita tiadakan watak tu. Tapi sama seperti Wak Di cakap tadi, ini bukan satu isu yang besar. Bukan satu isu yang utama yang sehingga kan kita mengatakan bahawa tak boleh buat macam tu. Still boleh. Creative lesson ada kat situ. Jadi itu hak penerbit untuk menentukan. Boleh tak setiap daripada anda semua untuk perkenalkan watak sendiri dan siapakah mereka di dalam filem ini? Boleh? Mulakan dengan Amirul. Watak saya bernama Tobah. Dia adalah pengikut pada Wak Di, iaitu apa? Jalak Pengkor. Okey. Bekerja dengan British, ambil upah dengan British, dan Tobah peranan dia adalah penjejak, tracker, menjejak Tok Gajah dengan kumpulannya ke mana mereka pergi. Ya, itu saja. Wadi? Macam watak saya sebagai ketua pembunuh upahan, bekerja dengan British yang bukan berasal daripada tanah Melayu, tapi mungkin dari seberang lah. Dengan saya terlampau bangga dengan British, sehingga menggunakan kot, pakai baju kot, dan juga pakai topi mandur. Tapi masih lagi topi mandur kan? Topi tu dipakai dulu oleh arwah Ahmad Nisfu dalam filem Pendekar Bujang Lapuk. Tapi naik kuda Wak. Tapi walaupun saya itu kerja dengan British, keilmuan saya masih lagi keilmuan orang Melayu. Sebagai contoh, senjata saya masih lagi keris. Dan saya masih lagi pakai gelang akar baha. Menandakan saya mempercayai keistimewaan ilmu orang Melayu. Dan dia sangat mencabarlah. Dalam usia saya hampir 60 tahun masih kena menunggang kuda begitu laju. Dan yang paling saya geram dengan pengikut-pengikut saya, cukup geram. Dia orang mengakalkan saya, iaitu masa syuting tu, Wak laju. dari belakang tu kita kontrol kan. Sebab pertama saya teringat apa tu, hero Superman yang mati disebabkan lumpur satu badan dia kan, sehingga matilah tu. Kita takut ini umur aku dah sekian, kalau jatuh ni payah nak apa. Tapi dia orang ni tak peduli saya ni, dia anggap saya macam 20-30 tahun dia. Tak ada, dia yang bakar kita. Kau ni. Lepas tu dia bila dia atas kuda dia, kau jangan macam ni. tapi saya tumpang apa, terima kasihlah pada dia orang ni sebab memberi galakan lagi. Come on Wak, you can kan. Namron pula batu api dekat luar. Kata Wak, come on, you apa, You can do it. Sampai kuda tu boleh parking kaki di atas apa batu, saya dah gini. Nak tarik kekang tu macam mana tu? Kru pula ketahukan saya. Pertama kali saya menderita dalam hidup saya. Okey, tapi itulah watak saya ni sebenarnya kejam, sangat kejam. Sangat kejam sampai ke peringkat macam mana? Ada anak buah saya nak bunuh orang kita ni,
Tikam dia kata bukan macam itu caranya, tak baik kita buat orang tua tu macam ni. Macam ini caranya. Pegang mulut kawan tu macam ni caranya ya. Tengok betul-betul. Ui, Rabak. Amati ni caranya. Kejam tak kejam tu. Tapi ya orang kita ni begitu. Ya sampai begitu. Sebab jadi saya ni pada cerita ni membawa watak petualang bangsa lah, senang kata. Walaupun saya masih mungkin berasal dari seberang, tapi masih lagi dalam rumpun Melayu. Ini petualang bangsa lah saya ni. Jadi nak membawakan supaya orang benci betul-betul pada saya, terpaksalah saya hidupkan betul-betul lah. Kalau kat luar nanti orang buat apa pada saya tu, terpulanglah pada dia orang harap. Jangan buat macam itulah pada saya. jangan dihina saya ni. Okey, jadi itulah antara watak saya. Memang begitu, bukannya senang lah ya. Tapi itu cabaran yang hebat lah. Terima kasih pada Amirul dan juga geng-geng yang lain kerana membuatkan saya lebih jahat. Dia orang kata aku tak mau jahat sangat, dia buat dia yang jahat. Itu. Tapi nice lah, very nice. Terima kasih produser kerana memberi watak saya ini. Alright, nice. Si Ali? Saya memegang watak Nadim dalam filem Pendekar Awang ni. Dan saya seorang yatim piatu yang tinggal di sebuah kampung, anak buah kepada Tok Gajah, iaitu Wan Hanafisu. Peranan saya dalam filem ni, saya menunjukkan jalan kepada Tok Gajah dan pahlawan-pahlawan lain untuk lari daripada diorang ni, dengan lari daripada saya. Itulah dia. Naik ke bawah. Naik ke bawah, naik kereta lembu. Wow. Okay. Ke bawah ke lembu? Kereta Kita lembu. Ada satu lembu, ada satu kebau. Ada dua. Wish, kalau nak compare ni jauh. Secara physically, seorang kanak-kanak kecil perlu berlari daripada, lihatlah orang jahat dia gedap kat depan ni. Takut dia kena. Kalau aku dah gelabah ni. Alright, Tok Ayan Amran. Saya bawa watak Haji Sulong, bapa mentua kepada Awang, dan bapa kepada Sayang lah. Bapa pada Sayang tu kahwin dengan Awang. Jadi bapa mentua Awang, Bapa Fazura. Lain no rupanya. apa dia? Mewarisi kekacakan masih muda dulu. Okey. Okey, dan dia ada menyimpan rahsia satu serangan lah kita panggil ya, yang tengah diusahakan oleh pejuang-pejuang Melayu ni, dan dia dicari oleh Inggeris untuk dapatkan information tu yang dia simpan. Okey, soalan ni adalah untuk Wak D, memegang watak sebagai jalak antara henchman Captain Sayers untuk filem Pendekar Awang. Sebelum ini watak henchman untuk Captain Sayers adalah yang dibawakan oleh Yayan Ruhian. Okay. So apa persiapan Wak untuk watak untuk dilihat selevel dengan Yayan? Saya orang yang tak tahu menunggang kuda. Ya, basikal boleh lah, ini kuda. Dan saya jumpa kuda ketika usia saya hampir 60 tahun. Ya. Jadi saya kena belajar naik kuda. Sampai 12 sesi lah. Syarikat kata 10 sesi cukup. Tapi okey, betul cukup memang, tapi saya tak puas hati sampai 12 sesi lah. Dalam latihan tu memang hebat lah. Sampai 2 kali kena lambung kuda, wajib. Jadi itu satu daripadanya. Kemudian saya tahu saya akan berhadapan dengan pelakon-pelakon yang jauh lebih muda dari saya. Pangkat anak-anak sebenarnya. Macam Fatah tu, saya rasa anak saya lah. Anak saya, Muhammad Syahid itu seusia dia. Jadi anak saya. Kan? Bila tengok scene fighting, memang saya akan fight dengan dia. Dan banyak lagi akan fight. Jadi saya menambahkan, saya training seperti mana macam seolah-olah saya nak pergi bertanding dahulu. Saya dulu bekas pesilat negara, mewakili negara dalam SEA Games 89, World Champ di Holland, International Open di Brunei semua. Jadi untuk saya imbangi anak-anak muda ni, saya training macam itu. Dengan weightliftingnya, dengan punch bag dia, dengan tendangan yang beratus-beratus kali setiap hari. Itu fizikalnya, dari segi fizikal lah. Sebab cerita ini memang lebih fizikal kan. Dan saya pun tidak begitu banyak dialog dalam filem ini. Jadi dialog tu tidak ada masalah. Tapi saya takut, pertama saya takut kalau saya tidak buat kerja-kerja begitu, saya akan mengecewakan. Pertama mengecewakan produser,
dan juga pengarah. Dan bila dipersembahkan, nanti seandainya saya tidak dapat mengimbangi anak-anak muda ini, pertama saya sendiri dah semalu kerana saya bekas pesilat negara, keduanya mengecewakan seluruh penonton ataupun ahli-ahli silat yang lain lah. Sebab dia orang sampai sekarang masih lagi anggap saya ini nak katakan legenda, saya tak maulah. Tapi antara tokoh pesilat awal lah dalam tim negara. Jadi yang pernah menjuarai kejuaraan dan berhenti tanpa kalah dulu ya. Jadi kita tak mau dianggap dah tak kuat. Kita seolah sekali juara selama-lamanya juara. Itu saya punya moto. Apa komen Amirul dan juga Namron tentang lakonan Wadi dalam filem ni? Yayan tak naik kuda. Okay. Wak naik kuda. Okay. So dari segi fighting ni Itu kelebihan dia. itu kelebihan dia. Dia tanya tadi. Saya seronok sampai terlupa nak jawab tu. Yayan tak naik kuda. Dia naik kuda. Apa Amirul? lagi? Dari scene fighting, saya ikut apa yang telah dikoreografkan oleh koreografer. Saya tidak ada komen, oh ini tak boleh, ini. Cuma kalau agak-agak ada gerakan-gerakan yang saya rasa tak selesa, saya akan berbincang dengan koreografer supaya tidak nampak janggal. Ya. Jadi InsyaAllah saya tidak mau komen Yayan punya apa, sebab dia pun seorang ahli bela diri yang bagus. Ya, tapi saya juga pun lahir daripada dunia bela diri juga. Itu sejak umur 4 tahun sehingga umur hampir 60 tahun. Saya rasa tak perlu untuk compare kot. Maknanya Wadi ada dia punya kelebihan dia sendiri. Yayan ada kelebihan dia sendiri. So kalau nak kata apa dari segi fighting apa semua, tetap benda yang sama juga. Maknanya Yayan ada kelebihan dia, Wadi ada kelebihan dia. Wadi fight pun is not bad. Maknanya kena tengok dululah. Okay. Saya teruja dengan semangat Wadi lah. Tahu dengan usia dia, dengan keadaan tubuh dia ada masalah dekat lutut dia, tapi dia masih gagahkan diri untuk apa, naik kuda. Lepas tu boleh pula berlumba dengan kita orang. Atas kuda walaupun selalu tertinggal, tapi dia cuba juga untuk mengatasi benda tu, dan kita orang impress lah dengan dia, dan dia banyak juga bakar semangat kami waktu di set, dan sentiasa menceriakan kami di set dengan cerita-cerita dia yang dan Wadi juga bagi saya personally dia menghiburkan lah. Maksudnya kita kat set tu tak rasa bosan sebab ada Wadi. Wadi walaupun dia seorang pendekar, tapi dia apa, menghiburkan kita lah dengan cara dia. Okay. Alright, watak yang dimainkan oleh Amirul Effendi iaitu Toba. Dalam poster kita dapat lihat watak Amirul Effendi guna senjata macam hammer, seolah-olah macam Thor Nusantara. So memang zaman tu memang ada senjata yang seperti itu, atau itu hanyalah peralatan yang di-fiction kan? So apa komen Amirul? Okay, itu peralatan tu di-fiction kan atas apa ni yang ditentukan oleh director sendiri. Dia memang nak, sebab saya pun persoalkan, orang kita dulu ada pakai tukul sebesar ni ke? Dia kata tak apa. Ini benda fiction. Kita just create untuk bagi benda ni menarik kan. Jadi kita hanya akullah dengan apa yang pengarah dah tentukan. Itu je. Okay. Alright, untuk soalan seterusnya adalah berkenaan industri perfilman. Rasanya ini soalan sebab sebelum ni pernah interview Tok Ayah dan juga Amirul. Soalan ni rasanya tak pernah ditanya oleh you guys. Baru-baru ni viral dekat Twitter tentang sebuah filem yang baru saja, tak adalah baru, awal tahun 2023 keluar, dan kutipannya hanya mencecah RM5,000 sahaja. Sedangkan filem tersebut telah mendapat dana daripada DKD Finas sebanyak RM500,000. So there's a huge gap daripada dana yang diterima, tidak termasuk full budget, dan tiba-tiba pulangannya hanyalah RM5,000 sahaja. So apakah pandangan you guys tentang, adakah ini ketirisan yang berlaku di dalam pemberian dana, iaitu amanah daripada taxpayer, penonton-penonton semua kan? So apakah pandangan you guys tentang isu yang berlaku ini? Boleh mula siapa-siapa? Anyone? Saya rasa kalau kita bercakap soal DKD, saya tak setuju untuk melihat bahawa kejayaan sebuah filem itu harus dilihat dari kutipan. Kutipan dia berapa banyak yang dia collect. Sebab kita tahu ini DKD adalah satu bentuk grant yang lebih untuk menghasilkan filem yang
bermutu. Filem bermutu tak semestinya filem yang yang box office. Ada je filem bermutu yang tak box office, tapi menghasilkan satu filem bermutu untuk ke pesada dunia. Ya, kalau kita, sebab Zaf cakap tadi pasal collection. Collection 5,000, DKD dia dapat 500,000. Saya tak pasti cerita apa yang Zaf maksudkan. Collection dia teruk tu, apakah cerita tu bagus tapi collection dia teruk. Tapi kalau begitu, cerita bagus tapi collection teruk, pakai duit DKD, saya okey. Asalkan filem tu bermutu. Collection dari segi lain. So maksudnya daripada pandangan Tok Ayah Namron, tidak mengapalah untuk menggunakan duit taxpayer untuk, asalkan filem tu bermutu. Asalkan filem tu bermutu, bukannya asal boleh. Maksud saya. So what if dan kalau filem ini juga menyumbang nama negara Malaysia di pesada dunia. So what if kalau filem tu tangkap muat? Kalau itu jadi isu. Itu baru jadi isu. Kalau filem tu tangkap muat asal boleh, ambil duit 500 tapi keluar modal Membazir lah. RM70,000, RM70,000 bajet telemovie untuk buat filem, duit lebihnya dia orang pakai untuk kegunaan sendiri. Ketirisan. Itu tak betul. Itu ketirisan. Sebab tu saya perlu tahu filem apa yang Zaf maksud kan. Kan? Untuk mengelak daripada terkena faham. Saya tak boleh jelaskan secara spesifik lah. Okay. Amirul? Bagi saya pula, benda ni dana yang diberi ni ada satu bentuk dana yang baru diperkenalkan oleh Finas kan. Jadi benda ni akan boleh dilihat balik, Finas tengok balik apakah cukup dana yang dibagi tu sampai ke peringkat promosi. Sebab kita tahu untuk nak kutipan yang tinggi, promosinya perlu hebat. Walaupun filem sehebat mana pun, tapi untuk bajet untuk promotion dia, marketing dia kurang, memang takkan memanggil mana-mana penonton untuk datang ke Power Gam. Itu yang Finas perlu pertimbangkan balik kan, untuk tengok balik apa yang dibagi ni cukup ataupun tak, dan macam mana dia orang nak mengatasi benda ni. Ya, itu je lah. Wadi. Bagi saya setuju dengan Amirul dan juga Namron. Cuma pihak Finas jangan, ialah misalnya ada kroni ke, ataupun ialah macam siapa kawan-kawan baik dia ke. Dan satu lagi, tengok skrip itu. Ada skrip, walaupun katakanlah ada bajet yang diperlukan cuma bagi termasuk promosi, tapi skrip itu tak sebagaimana. Ya, memang penonton tak nak tengok. Ya, saya sendiri pun tak nak tengok walaupun kita ni orang filem kan. Tapi kalau filem itu skripnya bagus, kan memang kita nak tengok. Skripnya bagus, tak kira lah kadang-kadang tanpa bajet yang tinggi. Ya, tapi tahu skrip itu memang bagus, kita memang nak tengok. Kalau orang seni lah, kalau orang yang tak, orang-orang biasa mungkin tak tengok lah. Jadi itulah, semua kena seimbang lah. Macam pendapat Amirul kena yang cukup, macam Tok Ayah Namron kata, ya, supaya tidak berlaku ketirisan. Skrip itu, dan juga siapa yang dipertanggungjawabkan. Mestilah kita tahu keupayaan seseorang itu kan. Sebab ini duit dana ini kan. Kita tidak mau buang-buang begitu, lebih baik kita bagikan kepada orang yang betul-betul layak. Kalau pengarah itu tak layak, suruh belajar lagi lah. Suruh belajar lagi supaya layak untuk menerima dana ini. Ini bukan duit, ini duit kita semua. Itulah pada pendapat saya. Jadi skrip dan juga siapa yang nak membawa menerajui filem itu kena tahu, dan jangan ada kronisme. Betul. Ataupun nepotisme, tak mau. Betul. Ya, betul-betul bagi kepada orang yang betul-betul ikhlas, jujur untuk menghasilkan karya ini. Sebab kadang-kadang apa yang kita nampak, ya, ada pihak yang dapat kesan ada dana yang akan dikeluarkan. Ada mulalah dia set up company. Dan mulalah dia pasang orang dalam. Dan dia dapat. Misalnya perangkat awal katakan dia dapat 800,000. 800,000 satu benda yang banyak.
Sampai 1.2 juta saya pernah jumpa. Tapi tak sempat 1.2 juta. Dah diluluskan 1.2 juta, cuma lepas dulu 800,000. Yang tu tak boleh kerana sudah orang kata orang dah mulai dapat dikesan. Itu tak jujur lah. Sampai sekarang orang tu tidak menghasilkan apa-apa lagi. Betul. Saya rasa bukan 1-2, rasa ramai. Dah bertahun Jadi, benda ni. kenapa benda itu boleh berlaku? Kenapa tidak diberi kepada orang-orang yang betul-betul berhak dan bertanggungjawab seperti Cik Damron? Saya tahu dia orang yang sangat Saya tak pernah mohon. Tak pernah mohon. Yalah, tak pernah mohon, tawarkan sajalah. Kita tahu siapa orang-orangnya. seperti ya. Kalau tak pernah mohon, tawarkan. Kau ada skrip tidak? Tengok skrip kau kalau misalnya itu sepatutnya. Saya merasakan begitu sepatutnya. Maknanya bukannya kita apply, maknanya dia orang harus ada dari pihak dia orang untuk melihat siapa yang boleh buat, siapa yang tak boleh buat berdasarkan kerja-kerja dia sebelum ni. Kalau tengok Din Said punya ni, kenapa tak boleh panggil Din Said? Kau ada cerita tak? Ada skrip? Kita tengok, bagi Din Said buat. Kalau kata boleh bawa filem ini ke peringkat yang lebih jauh, skrip dia tu baca macam boleh bawa nama Malaysia ke pesada dunia, panggil untuk buat ini. Bukannya suruh mohon untuk ni. Sebab jarang orang-orang yang ada harga diri dalam dunia perfilman ini nak jual muka dia, jarang. Dia ada jiwa dia sendiri. Kadang-kadang orang kreatif ni kadang-kadang dia tak pandai bab-bab yang management, pengurusan, nak buat paperwork, nak buat ni, nak buat ni. Dia tahu buat kerja dia, tapi bahagian management dia tak ni. Kan selalunya dipanggil producer. Producer yang ada company yang pergi, bukan dia panggil director. Yang saya maksudkan ni adalah macam Wak Di cakap tadi, panggil director. Kita tengok director. So director itu akan pilih penerbit mana untuk dia collab untuk buat projek tu. Kan selepas diluluskan. Itu kan. Maknanya belum, saya tak tahu pernah dicuba atau tak. Saya rasa pernah kot dulu. 3 filem yang waktu Adman Saleh. Tapi itu under penerbitan filem negara. Finas sendiri, maknanya filem di bawah filem negara lah yang sebagai penerbit, iaitu Embun, Lieutenant Adnan dan Paloh. 3 projek itu Finas panggil director. Tapi diterbitkan oleh filem negara. Cadangan saya ini adalah panggil director, bagi director itu cari production atau producer untuk dia collab untuk buat benda tu. Tapi based on skrip jugalah. Finas minta panggil, kalau skrip dia tak boleh pergi, janganlah bagi juga. Hanya semata-mata dia dia seorang pengarah yang dah ada profile yang tinggi. Sebab Zaf pandang ni daripada perspektif penonton biasa lah. Sebab kita tak sedap lah sampai penonton sendiri pun dapat tahu tentang ketirisan yang berlaku. Ada yang buat filem sewenang-wenangnya tapi dapat dana sampai beratus-ratus juta, sedangkan duit tu sendiri datangnya daripada taxpayers kan. Okay, soalan seterusnya adalah berkaitan dengan DKD jugalah. Okay, sebab semalam Zaf ada interview bersama dengan Fatah dan juga Fazura tentang filem Pendekar Awang. Mereka ada sebutkan, sebab Fatah baru saja pulang daripada Indonesia dan dia terkejut dekat sana memang tak ada government sediakan apa-apa dana ataupun sokongan kepada industri perfilman mereka. Memang totally private sector untuk perfilman kan. So saya nak tanyalah daripada pandangan anda semua tentang adakah kewujudan DKD, Finas dan juga contohnya macam wajib tayang, effort-effort yang dilakukan oleh Finas ini seolah-olah memanjakan pihak penerbit dan juga pembikin filem. Sebab yalah, kalau dekat Indonesia diorang struggle untuk menghasilkan filem dan dana tu cari sendiri dengan sponsor semua. Tapi dalam Malaysia ada satu effort di mana you guys boleh dapat daripada kerajaan untuk menghasilkan filem tersebut. So mungkin boleh kongsikan pendapat? Pada peringkat awal, saya pun terfikir juga apa yang macam you cakap tu. Kata orang nak berniaga, katakanlah saya yang nak berniaga. Saya tahu kalau saya jual ni laku, saya akan dapat banyak duit. Saya yang nak niaga. Tapi tak fikir juga, saya yang nak niaga tapi kenapa orang lain punya duit? Tu. Kadang-kadang ada kontras juga dalam pemikiran saya lah. Tapi mungkin dari segi kerajaan mungkin dia mau supaya sebagai penggalakan kepada orang-orang filem ini untuk berusaha. Ya. Cumalah yang paling saya setuju, misalnya dana negara ini boleh dikeluarkan, tetapi
tengok cerita dia apa. Sebab apa, ini berkaitan dengan negara, duit negara. Ya, duit negara. Yang boleh pada pandangan saya lah, bagusnya kalau dana ini diberikan kepada para karyawan yang menghasilkan cerita tentang budaya negara dan juga patriotism. Itu baru layak saya rasa lah. Kalau sekadar cerita-cerita yang rasanya rengan-rengan, bukan isu berat, saya rasa itu patut dibiayai sendiri oleh produser, kerana dia yang berniaga. Dia yang berniaga. Kenapa duit orang pula yang dia nak apa? Sudah tu, ini dana ni biasanya dapat dan tidak dibayar balik kan? Betul. Grant ya. Grant. Jadi itu yang jadi rosaknya di situ. Saya rasa benda ni betul. Maknanya Malaysia sebenarnya ada benda tu. Maknanya kerajaan melalui Finas keluarkan dana atau grant untuk buat filem apa semua. Sebab kita tak ada film commission. Kat sana ada film commission macam Singapura apa semua. Dia orang ada film commission ni, maknanya dia orang bukan government punya ni. Maknanya dia orang punya apa dia orang macam festival punya duit ke apa ke, maknanya bukan daripada government punya duit lah tabung kan, untuk dia orang dapat. Tapi walaupun begitu, filem-filem yang dapat dana dari filem commission ni adalah untuk filem-filem yang kita panggil filem-filem kesenian lah, filem-filem art, yang filem-filem yang untuk kita hantar ke festival. Untuk bila kita hantar ke festival ni, itu adalah untuk nama negara lah. Maksudnya kalau filem kita menang kat Cannes ke, atau seperti Finas harapkan filem kita dapat masuk Oscar ke, benda-benda macam tu memerlukan dana sokongan daripada kerajaan. Tapi macam Wadi cakap, kalau filem itu dibuat untuk bisnes, untuk keuntungan, untuk material dia sebab keuntungan, maknanya tak perlu kot untuk kita bagi dana pada filem-filem yang begitu. Fokus pada filem-filem yang, sebab kita tahu bukan Malaysia aja boleh dikatakan satu dunia pun, kecuali 1-2 filem aja yang kita kata filem art house yang boleh box office. Kebanyakannya kalau tengok mana-mana, even kat Amerika, Europe sendiri pun, filem-filem art house ni susah untuk nak jual kan. Dia hanya pergi menyertai festival-festival untuk mencipta nama kan, nama untuk negara, membawa nama negara itu. Tapi kalau filem yang kita untuk tujuan bisnes, kenalah cari modal sendiri. Sebab kau nak buat bisnes, nak buat untung. Dan balik kepada yang soalan tadi pasal DKD tadi kan, filem yang kita buat filem untuk untung, untuk keuntungan sebagai bisnes kan, dengan filem yang bermutu kan. Ada dua berbeza, nak menghasilkan filem untuk festival ataupun filem ke sini. Finas patutnya fokus ke situ. Seperti filem commission yang kat luar negara, dia ada filem commission. Macam La Luna baru ni pun dia orang pakai duit daripada filem commission juga. So filem commission ni yang dia orang apply through festival filem. Kalau kita tengok Tiger Strike pun dia pakai duit festival daripada luar kan. Termasuk juga dari DKD juga dia orang dapat. So okey kan, sebab filem-filem begini Zaf ni pun tahu kan, filem macam ni memang susah untuk take. Bukan kat Malaysia aja kita cakap, kat mana-mana pun agak susah untuk target sebagai produk. Produk Wadi ya. Kalau nak menghasilkan filem itu sebagai satu produk bisnes. So filem-filem begini rasanya cari duit sendiri kot. Jadi Finas tak ada lagi argument yang tadi kata filem ni boleh jual tak boleh jual ni. Kadang-kadang sekarang Finas ada pendirian tu. Dia melihat filem tu nak bagi dana, filem ni boleh jual ke tak boleh jual. So kalau nak berfikiran begitu, maknanya fikir pasal boleh jual tak boleh jual, ini maknanya bisnes. So bisnes dari segi ni buat loan lah. Bukan yang dana tapi pinjaman yang kena bayar balik sebab ini bisnes. Mana ada dalam dunia bisnes orang kau dapat loan kan. So lebih kepada ada kot Miro ada tak? Tekun bagi itu grant lah. Tak ada pinjaman juga kan. bayar balik pinjaman kan. Pinjaman. Even tekun pun kena bayar balik. Kan ini nak bagi ni, kalau objektif nak bawa nama negara, okey fine. Yes. Bagi dana.
Tapi skrip tu mesti memenuhi kriteria tu lah. Jadi jelas lah, maknanya sekarang ni baik pembikin ataupun Finas sendiri tak clear dia orang punya dasar untuk grant tu tadi. Dia orang hanya tak tahu apa dia orang punya dasar sebenarnya untuk bagi grant ni. Adakah untuk mengangkat filem Malaysia ataupun mengangkat bisnes filem? Benda tu dia orang sendiri kena clearkan. Apa dasar utama dia, barulah dihebohkan kepada orang. Kalau terus macam okey kita nak bagi grant ni, siapa boleh apply? Jadi benda tu tak jelas untuk orang player sendiri, dalam industri sendiri tak jelas ini untuk apa sebenarnya kan. Patut benda tu dijelaskan dengan sebetul-betulnya dulu ya. Cumalah kalau pihak Finas nak bantu pemain-pemain industri ini, tidak kira apa pun yang dia buat dari segi panggung, panggung dan juga ialah cukai-cukai yang pembahagian antara toke wayang, toke panggung yang kita tengok di dalam bab ini sebenarnya penindasan kepada produser. Dia cuma sediakan panggung saja, tapi dia punya persen dia berapa? 50 ya? 50. Sedangkan produser 50 yang dia dapat itu kena bagi pecah-pecah lagi. Dia bulat itu saja. Dan kemudian kalau agak-agak filem itu dia tak dapat sambutan, cukup 2-3 hari aja dah tarik balik. Jadi kesianlah, kesian. Jadi di sini yang Finas patutnya ialah kerana dia lembaga filem negara kan. Fikirkanlah macam mana mau membantu pemain-pemain ataupun toke-toke wayang Melayu ni, khususnya Melayu lah biasanya lah. Habis lah awak lepas ni Finas dah ni fan buat lah lepas ni. Tak, nama dekat DKD tengok proposal nama Wak D je reject lah. Aku rasa Finas akan ambil aku jadi salah seorang daripada macam mana buat? Boleh. Tak, because ialah logik kesian ni dari zaman Aurah Piramli lagi saya rasa. Kita saja kita kena. Jadi kalaulah katakanlah dapat dibantu ni toke-toke wayang ni, rasa saya lagi banyak dia akan menghasilkan lagi sebab dia dengan pulangan yang berpatutan kan. Jadi okey, kita buat lagi sebagai satu bisnes betul. Ini dapat separuh lagi dia pecah-pecah lagi. Garuk kepala. Jadi makin lama makin habislah itu ya. Jadi di sini haraplah ya pihak filem negara ataupun Finas kerajaan yang terbabit dengan industri ini, fikirkanlah kalau boleh buatlah satu panggung ataupun di mana-mana saja panggung yang terus terang Finas negara saja yang kontrol. Jangan bagi individu. Kalau ada toke-toke itu matilah kita. Tak ada pilihan, tidak ada pilihan. Tak nak kena tayang dekat dia juga. Itulah soalan hampir terakhir untuk sesi kita pada hari ini adalah impak filem itu terhadap culture di dalam Malaysia ini. Seperti mana yang kita lihat dalam filem Mat Kilau dulu, kita ada satu fenomena yang sangat besar dengan orang bersemangat untuk berpakaian busana Melayu dengan bertanjak dengan semua kan, untuk melihat wayang itu sendiri, untuk melihat filem Mat Kilau. So adakah Pendekar Awang ini bakal menarik minat anak muda untuk menaik kuda ke, untuk memanah ke? Boleh kongsikan apa yang menarik tentang filem ini yang bakal dijadikan satu fenomena untuk negara? Rasanya selepas ini mungkin ramai orang akan daftar untuk masuk memanah dengan berkuda lah rasanya. InsyaAllah dengan apa yang akan dipertontonkan kepada penonton nanti, diorang akan teruja ke arah itu. Selain pada busana, diorang akan ke arah itu insyaAllah. Wadi mungkin lebih dari segi silat mungkin? Silat saya rasa masih lagi konsisten lah. Masih lagi konsisten. Cuma mungkin lah dari segi kaum wanitanya akan lebih banyak belajar silat. Kerana di sini ada ikon-ikon pesilat wanita. Kemudian fightingnya pun banyak juga dipamerkan, fighting daripada wanita yang perang wanita menggunakan panah, menaik kuda lagi. Kaum wanita Melayu ni akan menjadi lebih hebat lah. Susahlah macam
penggoda-penggoda Melayu ni. nak sembarangan dia. Kalau tak berisi jangan sentuh anak Melayu lah, perempuan Melayu lah. Jadi insya-Allah kalau nak sentuh juga sama-sama berisi. Mudah-mudahan bangsa kita tetap terjaga. Sali? Saya. Okey. Kalau saya sendiri pun dah teruja dah. Sebab saya dapat belajar naik kereta lembu. Walaupun zaman dulu saya rasa kurang jugalah naik kereta lembu. Tapi saya rasa ramai orang juga macam Abang Amir Effendi tadi kata nak daftaran main mana naik kuda, tapi kereta lembu tak ada kot saya rasa. Semua orang tak teruja naik kereta lembu. Mungkin Zaf difahamkan oleh pihak studio kemarin tadi, watak yang dimainkan oleh Syed Ali adalah legacy ataupun legacy karakter yang bakal diteruskan untuk future filem. Maksudnya ini adalah the new generation. So adakah selepas ini kita bakal melihat Syed Ali kembali di dalam filem-filem studio kemarin? InsyaAllah betul. Okay. Saya berharap juga cik producer untuk manggil saya untuk buat filem baru nanti bila saya dah besar nanti lah. Okay, nice. Saya? Tapi saya rasa untuk menyemarakkan semangat pada Melayu itu sendiri, filem ini insyaAllah akan berlaku juga. Gelombang Melayu tu lebih-lebih lagi dalam senario yang kita semua faham sekarang ni lah. Ya, kita akan insyaAllah meremang juga bulu rumah saya sebenarnya. Ya, nak bercakap lebih saya tak mau sangat, tapi saya nampak dia punya aura itu, filem ini akan mudah-mudahan lebih tinggi daripada Mat Kilau. Saya yakin. InsyaAllah. Ya, saya yakin ini. Okay. Saya mengharapkan filem ni dia bagi satu pengalaman sinematik yang orang akan kenang, orang akan ingat, yang dia bukan hanya sekadar ini, maknanya dia lebih luas kepada filem-filem Malaysia, filem Melayu. Malaysia maknanya dapat menghasilkan satu filem yang boleh mengembalikan kepercayaan audien untuk menyokong filem-filem Melayu di Malaysia. Jadi pengalaman sinematik itu yang itulah harapan saya bila orang pergi tengok, ada wow factor dalam cerita ni. Untuk kali terakhir ni Zaf ingin meminta bersama you guys untuk berikan sedikit komen tentang filem ini dan ajak semua penonton untuk pergi menonton filem Pendekar Awang Darah Indera Gajah pada 11 Januari 2024. So silakan, mulakan. Okay. Seorang-seorang. Dengan preparation yang dibagi kepada setiap department dalam filem ini, baik dari segi artnya, dari segi pelakon-pelakonnya, semuanya cukup masa dan cukup ranum untuk dipertontonkan kepada penonton, dan tinggal saja kepada penonton untuk menikmati karya ini nanti, dan harapnya penonton-penonton akan berpuas hati dengan hasil kerja bagi filem Pendekar Awang ini. Itu saja dari saya. Alright. Adi? Saya seru penonton-penonton semua untuk menonton filem Pendekar Awang. Kita lihat betapa getirnya perjuangan bangsa kita dulu untuk memerdekakan tanah air kita ini daripada penjajah. Walaupun di situ banyak cuma kawasan kampung saja, tapi itu dipertahankan dengan air mata dan darah. Bukan satu peringkat saja, bukan orang-orang lelaki saja. Perjuangan kita sebenarnya memang daripada anak kecil, daripada orang tua-tua, macam watak-watak yang dibawa oleh Namron, oleh Wan Hanafisu, dan juga maksudnya daripada ulama, daripada orang biasa, orang kecil, perempuan, laki-laki, semua sama-sama berjuang pada waktu itu. Memang begitulah kalau kita tengok dulu tokoh-tokoh perjuangan kita yang perempuan sampai Samsah Fakih pun terjun untuk memerdekakan tanah Melayu, walaupun dia tersilap lorong sedikit lah itu, tapi niatnya pertama adalah untuk berjuang untuk memerdekakan tanah air. Itu jadi semuanya ada digarap di dalam Pendekar Awang ini. Memang saya jempol lah, orang Jawa kata jempol. Mudah-mudahan semua tonton filem ini insya-Allah. Alright, Syed Ali. Saya pun berharap ramai orang akan tengok cerita ni, sebab kami dari Barisan Pelakon, daripada Barisan Production telah bekerja keras untuk melakukan filem ni, dan kami tengok juga detail-detail yang kecil yang dalam filem tu, dan kami harap
apa penonton-penonton semua akan enjoy filem ni kerana ia dibarisi oleh pelakon yang sangat boleh apa tu, apa perkataan tu, tak tahu nak cakap apa, dia macam berkaliber. Betul. Saya tak faham maksud dia tapi saya Saya tak faham, saya setuju. Okay. Namran? Saya nak mengajak penonton-penonton untuk datang menonton filem Merdeka Awang ni, dan nilai sendiri apa yang ada, apa yang kita orang dah buat dalam ni untuk dia orang bagi penilaian sendiri. Maknanya jangan hanya sekadar dengar cakap orang. Orang cakap pasal apa busana lah, pasal ni lah, tu tak datang. So datang, tengok dan nilai sendiri benda ni. So dengan hati yang bersih waktu menonton tu. Sebab kadang-kadang Zaf, kalau orang tu dah ada niat yang tak elok tu, dia datang, dia tengok elok pun dia kata tak elok. Kan? So datang dengan niat yang bersih, datang tengok, kalau suka panggil orang lain, maknanya hebahkan untuk cakap benda yang benar. Kalau bagus, cakap bagus, dan ajak kawan-kawan datang. Kalau tak suka, cakap je lah tak suka. It's okay. Itu pandangan masing-masing. Kita tak boleh halang. Alright. So itu saja untuk hari ini. Thank you so much. Terima kasih banyak-banyak kepada semua pelakon Pendekar Awang Darah Indera Gajah. Jangan lupa untuk saksikan filem Pendekar Awang Darah Indera Gajah di Pawagam bermula 11 Januari 2024 ini. So itu saja untuk hari ini. Thank you very much for watching. Jumpa lagi pada Zaf Vlog yang akan datang. Thank you.